Baik, kalau ikutkan hari ini, malam ni adalah diskusi kita, diskusi kedua terakhir lah. So sekali lagi nanti diskusi terakhir kita. Jadi malam ni kita cuba ambil mana yang kita dapat. InsyaAllah lah, mudah-mudahan diskusi kita kali ni sampailah selesai bab haid ni, insyaAllah. Okay? Alright. Okay, baik. Terima kasih semua yang respon. Jadi kita tengok slide kita dekat mana. Sekejap Okay. Boleh nampak slide? Boleh nampak slide penuh ke ataupun slide kecil? Nampak slide penuh ke slide kecil? Slide besar ke kecil? Penuh. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita teruskan kita punya diskusi. Tak nak lengah-lengah masa. Baik. Kita dah sudah kan? Bilakah seseorang wanita boleh dihukum haid dan dihukum suci? Dah kan? Okey, dah. So malam ini kita masuk darah keluar ketika hamil. Okay? Darah keluar ketika hamil dan darah keluar ketika berpuasa. Jadi kita nak bincangkan malam ni. Darah keluar ketika hamil. Biasa tak darah keluar ketika hamil? Biasa tak orang perempuan? Biasa tak yang mana pernah mengandung? Biasa tak darah keluar ketika mengandung, ketika hamil lah? Biasa ke ataupun jarang dengar rasanya? Jadi nak tanya pendapat. Ada Okay. Nak tanya pendapat tuan-tuan perempuan semua. Apa hukum darah keluar ketika hamil? Yang mana tahulah, maksudnya sebelum ni saya tahu kalau darah keluar ketika hamil, adakah ia darah haid ataupun adakah ia darah istihadhah ataupun darah fasad, darah rosak ataupun darah nifas? Macam mana? Kalau tiba-tiba masa hamil keluar darah apa tu kita nak hukum? Kalau darah haid, maka kita tak boleh solat. Kalau kita hukum dia darah istihadhah ataupun darah fasad, maka kita wajib solat. Seperti wanita istihadhah solat. Jadi macam mana? Kalau darah nifas, macam mana pula? Betul ke darah nifas? Confirm dah bukan darah nifas je tak? Ada kata istihadhah dan ada juga mazhab yang mengatakan haid. Sekiranya cukup syarat haid, maka ianya haid. Tu Puan Amalina. Puan Mai kata istihadhah. Puan Maryam kata istihadhah. Puan Noriza, Puan Hasliani. Ramai kata istihadhah ni. Macam mana Puan Amalina? Seorang jawab ihid ni. Macam mana? Puan Kalisa kata boleh. Boleh apa tu? Boleh macam mana tu? Ada ustaz orang yang ada uri bawah. Orang yang ada uri bawah darah istihadhah. Uri dia kat bawah. Okey. Jadi macam mana pendapat dalam mazhab Syafi'i bila darah keluar ketika haid? Ketika darah keluar ketika hamil. Adakah darah haid ataupun darah istihadhah? Okey, baik. Kalau kita pergi kepada kedoktoran, kalau kita pergi kepada kedoktoran, kebiasaannya dari segi kedoktoran ataupun perubatan, darah mustahil darah haid keluar ketika hamil.
Biasanya doktor akan cakap mustahil darah haid boleh keluar ketika hamil sebab uh, jalan nak keluar ni tu tutup. Okey, nah jalan nak keluar darah haid ni keluar daripada mana? Daripada dalam rahim, kan? Jadi jalan ni tu dah tutup sebab hamil. Jadi mustahil darah akan keluar. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah sekiranya ia menepati syarat-syarat haid, maka ia dihukum haid. Okey, macam Puan Amalina cakap tadi. Sekiranya menepati syarat-syarat haid, maka darah yang keluar ketika hamil dihukum haid. Apa syarat haid? Syarat haid apa? Mestilah darah tu keluar lebih ataupun 24 jam ataupun lebih. Mesti darah tu keluar sehari semalam, iaitu 24 jam ataupun lebih. Syarat darah haid. Dan mestilah darah tersebut tak keluar melebihi 15 hari. 15 hari, 15 malam. Itu antara syarat haid. Okay? Dan darah tu mesti keluar selepas suci 15 hari. Maksudnya haid sebelum ni dah 15 hari, kemudian baru keluar darah. Barulah dikira darah haid. Kan? Antara ciri-ciri darah haid mestilah keluar selepas suci 15 hari. Itu. Selepas perempuan tu mengalami suci 15 hari, baru keluar darah. Ataupun lebih daripada 15 hari dia suci. Itu antara syarat-syarat haid. Kita dah masuk dalam syarat haid. Kita tak masuk lagi syarat haid. Okay, tak apa. Nanti lepas ni kita masuk syarat haid. Sebab dalam apa tak ada syarat haid. Dalam slide ni. Okey, jadi itu pendapat muktamad dalam mazhab. Sekiranya menepati syarat-syarat haid, maka darah yang keluar ketika wanita hamil juga dikira darah haid. Okey. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, wanita yang keluar darah ketika hamil dihukum darah istihadah. Okey, dihukum darah istihadah ataupun darah fasad. Okey, sebab apa? Sebab inilah pandangan yang diambil oleh perubatan lah, perubatan di mana di mana wanita hamil tidak keluar darah haid dia. Okey, kalau keluar pun itu adalah darah istihadah. Tapi saya cenderung menerima pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Okey. Bagi saya sendiri, saya lebih cenderung menerima pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Walaupun kedoktoran kata macam itu, tapi saya macam ada macam terfikir-fikir kenapa dari segi kedoktoran cakap seperti pendapat dalam mazhab kedua, tapi dari segi hukum ataupun pendapat muktamad dalam mazhab sebaliknya, iaitu wanita hamil boleh keluar haid. Jadi kenapa wanita hamil darah yang keluar ketika wanita hamil tu tidak dikira haid tu mengikut pendapat kedua dalam mazhab, bukan pendapat muktamad. Maksudnya darah yang keluar ketika wanita hamil tu darah istihadah. Itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat muktamad kata itu haid. Saya lebih cenderung pendapat pertama, iaitu pendapat muktamad, dan ianya bukanlah dibuktikan, tapi menguatkan lagi hujah bila mana ada satu ketika seorang kawan saya, kawan lelaki, isteri dia mengandung. Okay? Saya tak pastilah mengandung, mungkin dalam 6-7 bulan macam itu. Kandungan dah besar lah. 6-7 bulan macam itu. Kemudian tiba-tiba darah keluar. Tiba-tiba darah keluar daripada kemaluan. Banyak. Dalam 2-3 hari macam itu. Jadi dia pergi jumpa doktor. Bila pergi jumpa doktor, memang baguslah doktor. Maksudnya baguslah jumpa doktor. Ingat kalau wanita hamil, kalau keluar darah, tolong sangat-sangat pergi jumpa doktor. Bahaya sikit. Sebab bila dia pergi jumpa doktor, doktor kata anak ni dia 50-50. Boleh jadi dia akan mengalami macam sindrom. Tapi tak sure, doktor tak sure. Tapi boleh jadi. Okay? Disebabkan darah yang keluar tadi, boleh jadi dia memberi kesan pada baby. Okay? Pada baby dalam kandungan. Jadi
agak bahaya jugalah agak bahaya pada baby kalau keluar darah ketika hamil. Jadi sebab itu cepat-cepat kalau keluar darah ketika hamil, tolong cepat-cepat pergi jumpa doktor. Jangan biarkan kata belajar dengan ustaz kata tu haid kan. Kita pun relax je kan. Jangan walaupun hukum dia dalam pendapat muktamad kata haid sekiranya menepati syarat haid, tapi jumpa doktor pergi juga. Jangan pergi jangan tak jumpa doktor pula. Kita kena pergi jumpa doktor. Okay. Jadi saya tanya kawan saya tu, jadi doktor kata apa? Macam mana darah tu boleh keluar? Doktor kata ada buka sikit. Saluran tu terbuka sikit. Jadi bila saluran daripada rahim terbuka, bermaksud darah tu keluar daripada dalam rahim. Okay? Bila darah keluar daripada dalam rahim, maka ia adalah darah haid. Wallahu a'lam. Okay? Tetapi itu hanya sebagai satu pandangan lah. Okay? Cuma itu adalah pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Iaitu wanita yang hamil sekiranya keluar darah menepati syarat haid, iaitu keluar 24 jam ataupun lebih daripada 24 jam, maka ia dikira haid. Kalau darah keluar sikit atau kejap, setengah hari je keluar, itu tak dikira haid. Perempuan tu hamil berapa bulan pun, kalau darah tu keluar sikit je ataupun darah tu keluar kejap, tak sampai 24 jam, okay? 20 jam contohnya, ataupun 2 jam je, ataupun 5 jam, tak sampai 24 jam, maka darah tu confirm dikira darah istihadah ataupun darah fasad, tak dikira darah haid. Okay? Boleh? Alright. Okay. Tak maaf saya hidung saya gatal. Saya tak tahu kenapa. Okay, baik. Darah keluar ketika berpuasa. Okay. Yang ini kita dah bincangkan masa kita jawab soalan awal-awal dulu. Saya tak tahulah ada yang ikut ke tidak ke, wallahu alam. Tapi kita dah jawab dah persoalan ni. Masa awal-awal kita belajar dulu, bukan belajar, masa tu mukadimah, kita test power. Okay, tapi tak apa. Okay? Kita tengok contoh dia. Darah kedua ketika berpuasa. So kita buat praktis sikit lah. Praktis sikit, ramai suka kan buat praktis ni kan. Ada pen, kertas ataupun pen dengan apa, buku tulis, buku nota. Mungkin ada yang nak conteng dalam buku yang apa tu, ulanglah Okay. Okay, misal kata seorang perempuan misal kata seorang perempuan berpuasa, okay? Malam tu dia niat puasa, okay? Dalam permasalahan ini kita belajar lagi banyak lah, lagi lebih banyak sikit kita belajar. Seorang perempuan dia dah niat puasa malam tu, kemudian pagi esok tu dia puasa lah macam biasa, memang tak ada darah pun, okay? Dia memang suci, so dia puasa Ramadan contoh, dia puasa Ramadan, kemudian tiba-tiba darah keluar, okay? Darah keluar pukul 9 pagi. Okay. Ini tiba-tiba darah keluar pukul 9 pagi. Bila darah keluar pukul 9 pagi, apa dia kena buat? Adakah dia nak tunggu dulu darah tu keluar beberapa jam, ataupun dia tak boleh teruskan puasa dia? Okay. Mungkin ada yang boleh jawab sebab sebelum kita dah pernah belajar. Okay.
Sebab hari ni kita belajar detail sikit berbanding yang kita belajar masa mukadimah. Okey. Sekarang ni dia berpuasa, maksudnya dia tengah suci. Kan, dah beberapa hari dah suci kan. Okey. Tiba-tiba darah keluar, tiba-tiba dia berpuasa dan mungkin misal katalah hari ni hari ke-15 Ramadan dia berpuasa. Jadi bila dia berpuasa, tiba-tiba, okey ni hari pertama tiba-tiba darah keluar pukul 9 pagi. Darah keluar. Perkara pertama yang dia kena tengok adalah, perkara pertama yang dia kena tengok adalah darah ni keluar. Dah berapa hari dia suci? Dia kena tengok sebelum ni. Berapa hari dah dia suci? Okey. Ini perkara pertama. Bagus puan. Sunat bagi imsak, menahan diri dari perkara membatalkan puasa. Okey. Bagus. Tapi perkara pertama dia kena buat adalah dia kena tengok berapa hari dia dah suci. Okey. Jadi dia kena pastikan suci dia ni dah lebih daripada lebih 15 hari. Okey. Boleh? Itu perkara pertama. Sebelum dia nak imsak ke, dia nak apa ke, dia kena tengok dulu. Darah ni keluar pukul 9 pagi. Adakah ini darah haid? Nak tahu perkara pertama, nak kena pasti darah tu darah apa. Pertama sekali mesti tengok sebelum tu dia dah suci berapa hari. Kalau misal kata dia hari ni baru hari ke-13 suci, tak sampai 15 hari lagi. Adakah dia nak kira ini darah haid? Tak boleh. Dia baru hari ke-13 suci, maka ini darah istihadah. Okey? Darah istihadah sebab ia keluar masih lagi dalam tempoh suci. Dia kena lengkapkan dulu tempoh 15 hari suci. Kalau misal kata, okey, itu satu. Boleh faham Kalau misal kata, hari ni dah 20 hari dah suci. Kalau misal kata dia dah lebih 15 hari suci, sebelum keluar darah pukul 9 pagi ni, dia dah lebih 15 hari dah suci. Maka darah ni boleh dikira darah haid jika menepati syarat-syarat haid yang lain. Okey. Jadi contoh. Kalau misal kata dia kira balik tempoh suci, dia tengok darah ni belum lagi darah ni keluar tapi suci baru 13 hari. Maka dia tak boleh berhenti puasa. Dia tak boleh imsak ke, tak boleh. Dia kena teruskan puasa sebab ternyata darah ni keluar masih lagi dalam tempoh suci. Baru hari ke-13 suci. Jadi ini bukan darah haid, ini darah apa? Darah istihadah. Okey. Setakat tu boleh faham? So dia kena teruskan. Puasa. Jangan berhenti. Okey. Kalau misal kata dia kira-kira suci dia, ni situasi lain pula. Misal kata dia kira suci dia, dah lebih 15 hari dah ni. Ini dah hari ke-20 dah ni. Darah keluar hari ni, hari ke-20, bukan hari ke-13. Tak. Maksudnya dia dah suci lebih daripada 15 hari. Maka darah ni boleh dianggap darah haid. Maka secara zahirnya darah keluar dan ia menepati syarat, salah satu syarat haid, iaitu dia keluar selepas suci lebih daripada 15 hari. Maka darah ni boleh dianggap darah haid jika ia keluar lebih daripada sehari semalam. Tapi bila dengan secara zahirnya, secara jelasnya kita lihat darah keluar dan suci kita dah lebih 15 hari, maka secara zahirnya kita kena hukumkan ini sebagai darah haid dulu. Maka kita tak boleh teruskan puasa. Okey? Sama ada kita nak batalkan puasa. Sama ada kita bila darah ni keluar, tiba-tiba darah keluar lah. Kan pukul 9 pagi tu tiba-tiba darah keluar lah. Alamak, tak dapatlah aku puasa hari ni.
tak apalah, makanlah. Pergi ke dapur, dia makan. Ataupun buka peta ais, ambillah mana yang patut kan. Ada macam itu, batal lah puasa dia. Okey. Ataupun ada yang ambil pendekatan imsak. Okey, ambil pendekatan imsak. Pukul 9 pagi tu, alamak, ini darah apa ni, aku dah suci lebih 15 hari, darah haid lah ni. Jadi dia ambil pendekatan, tak apalah, aku imsak lah. Imsak, dia tahan diri dia daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak puasa. Okay? Dia tak puasa sebab darah keluar, dia tak boleh puasa, dia tak boleh teruskan puasa dia. Tapi dia imsak, dia tahan daripada makan minum, dia tahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sehinggalah berbuka nanti. Okay. Itu pun boleh buat macam itu, tak ada masalah. Okay, selesai? Okey, selesai kat situ. Kalau misal kata darah ni keluar daripada pukul 9 pagi sampai daripada hari pertama sampai 8 hari. Sampai hari ke-8 dia keluar. Jadi tak boleh puasa lah time-time sini. Sini kena qada balik puasa dia. Qada semua. Okey. Tak boleh solat. Dia imsak tu untuk puasa je. Dia tak boleh solat sebab dia dah apa, secara zahirnya dia uzur. Dia dah keluar haid. Maka dia tak boleh solat. Dia tak boleh puasa sebab tu dia imsak. Okey. Orang keluar haid kan tak boleh puasa kan. Tapi puasa kena qada. Solat kena qada tak perlu. Okey. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk qada puasa tetapi kami tidak pula diperintahkan untuk qada solat. Okey. Jadi 8 hari haid dia, maka qadalah 8 hari puasa Ramadan tu. Okey, baik. Okay, sampai situ faham ya? Alhamdulillah. Okey. Kita ambil pula contoh lain. Tak apa, kita ambil kat sini je. Okey. Dalam hari pertama, misal kata ini situasi lain. Okey, situasi lain. Itulah, kat sinilah. Darah keluar pukul 9 pagi. Dia tengah puasa tu, tiba-tiba darah keluar pukul 9 pagi. Okay, darah keluar pukul 9 pagi. Kemudian perkara pertama dia buat apa? Perkara pertama dia buat adalah kira berapa hari dia dah suci. Okay. Kalau lebih 15 hari, maka dia imsak. Imsak boleh, nak batalkan puasa pun boleh, tak ada masalah. Okay. Lebih 15 hari. Kalau tak lebih 15 hari, tak lebih lagi, suci dia tak lebih lagi 15 hari. Dia nak batalkan puasa ke? Dia nak batalkan puasa ke tak? Kalau tak lebih lagi 15 hari suci. Darah keluar tiba-tiba, padahal suci baru 12 hari. Dia nak batalkan puasa tak? Jangan batalkan puasa. Okey? Tak boleh. Dia masih lagi dalam tempoh suci, maka darah tu keluar dalam tempoh suci 15 hari. Kena sempurnakan dulu tempoh suci. Dan darah yang keluar dalam tempoh suci 15 hari itu adalah darah istihadah. Okey, baik. Jadi okey, bagus. Jadi kalau misal kata dia dah tengok, dia kira lebih 15 hari. Okey, dia dah kira suci aku ni dah lebih 15 hari dah ni. Jadi keluar darah pukul 9 pagi itu. Maka dia ambil keputusan imsak. Tak apalah, darah keluar ni maksudnya puasa aku dah terbatal, tapi tak apalah. Aku imsak lah. Darah haid kan keluar, aku imsak. Imsak maksudnya dia tak makan, tak minum, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia imsak, tiba-tiba darah berhenti. Pukul berapa? Pukul 5 petang. Pukul 5 petang, dia nak solat asar. Dia cek dekat tempat keluar darah tu. Dia cek tak keluar darah. Dia tengok dekat kepala wanita, tak ada darah. Jadi dia cek lah. Dia cek tak ada darah. Tadi ada kan?
Tiba tak ada pula darah. Nah, dia cek tak ada. Memang tak ada langsung darah. Kejap dia pula darah keluar ni. Okey, bila tak ada darah, dia kata apa? Oh, tak apalah kalau macam tu. Bila tak ada darah, tak apalah. Saya teruskan puasa. Teruskan puasa. Teruskan puasa. Berbukalah pukul 7.10 contoh. Berbuka. Okay. Dan lepas-lepasnya tak ada keluar darah. Dalam tempoh 15 hari tak ada pun keluar darah. So kalau ada keluar darah, maksudnya darah dia putus-putus. Nanti kita belajar. Okay, kejap lagi kita belajar darah putus-putus. Tapi sekarang ni darah tak keluar langsung. Okay, darah tak keluar langsung. Memang biasanya mungkin kebiasaan dia suci selama 30 hari contoh. Dia memang biasa suci selama 30 hari. Ataupun dia biasa suci selama 25 hari ataupun 35 hari. Maksudnya suci dia lama biasanya. Kebiasaan suci dia lama. Jadi tiba-tiba kali ni hari ke-20 dah keluar. Biasanya lambat lagi keluar. Tapi hari ke-20 dah keluar. Rupa-rupanya keluar sikit je. Maka bila mana keluar sampai pukul 5 petang, lepas tu dah tak ada dah. Dah tak ada, dia boleh teruskan puasa. Dia teruskan puasa. Kalau misal kata keluar balik esoknya ataupun lusa dalam tempoh 5 hari keluar lagi darah, maka barulah dianggap darah ini juga darah haid. Okey. Tak haram. Nak sambung puasa semula tak haram sebab ternyata darah ni tak cukup 24 jam. Okey. Tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, maka darah ni dikira darah apa? Istihadah. Okey. Dikira darah istihadah. Tapi syarat dia apa? Mestilah selepas ini dalam tempoh 15 hari akan datang tak keluar apa-apa darah lain. Kalau keluar darah lain maksudnya darah putus-putus. Bila darah putus-putus, nanti dikira hukum lain. Okey. Dia akan jadi haid juga. Kalau darah tu keluar lagi 2-3 hari lepas tu keluar, kan 5 hari lepas tu keluar, dalam tempoh 15 hari dia keluar, maka darah ni juga dikira haid. Bila darah haid, maka puasa dia ni tak sah. Tapi kalau lah selepas tu tak keluar darah, dalam tempoh 15 hari tu tak keluar darah, tak keluar, maka darah ini dikira darah istihadah. Maka puasa dia sah, solat dia pun sah, tapi dia kena qada balik solat tu. Solat yang ditinggalkan solat zuhur tu kan. Dia kena qada lah solat zuhur. Solat asar dia boleh solat, solat zuhur kena qada. Okey, boleh nampak tak kat sini? Boleh dapat tak? Takut juga kan ada yang confuse ke apa. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Itu first. Yang kedua. Okey, yang kedua. Masalah dekat sini. Okey, masalah dia adalah dekat sini. Masalah dekat situ. Bila darah perempuan ni keluar pukul 9 pagi dan dia dah suci lebih 15 hari, jadi dia akan anggap ini adalah darah haid. Dia mula keluar kan, darah mula keluar, jadi dia boleh kira darah haid. Dan dia tak tahu pun akan berhenti pukul 5 petang ni. Jadi dia imsak. Okay. Dia tahan, dia tak makan, dia tak minum. Okay. Dia tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, jadi dia imsak. Tapi kena tengok antara dua. Kalau misal kata niat dia kalau misal kata dia berniat aku imsak sekarang ni, tapi kalau darah ni berhenti tiba-tiba sebelum buka puasa, kalau darah ni berhenti tiba-tiba sebelum buka puasa, maka ini adalah darah istihadah, jadi aku akan teruskan puasa. Dia niat macam itu. Aku imsak, tapi kalau darah ni berhenti nanti,
Kalau darah ni tiba-tiba berhenti sebelum buka puasa nanti, maka darah ni tak cukup 24 jam. Ini darah istihadah je. Jadi aku teruskan puasa. Kalau dia niat macam itu, maka sia-sia je lah dia berimsak. Kalau misal kata betul, contohnya kalau misal katalah betul darah tu berhenti pukul 5 petang tu, ataupun sebelum berbuka lah darah berhenti, dan ternyata ini adalah darah istihadah, tapi disebabkan niat dia tadi, maka puasa dia pada hari ini tidak dikira. Walaupun darah tu berhenti dan dia teruskan puasa, maka puasa dia ni terbatal. Sebab niat dia je tadi. Niat dia macam bermain-main. Okay? Niat dia macam bermain-main dengan hukum. Jadi tak boleh. Okay, boleh Dia macam itulah apa? Yang saya belajar macam itu. Okey. Kalau dia niat imsak, minta tolong apa Puan Aisyah, tutup mic Okey. Kalau imsak dia ni dia tak niat apa-apa. Dia niat imsak tu, alamak aku ni tengah apalah, aku ni keluar darah lah. Keluar haid lah pula, alamak puasa aku tak dapat lah hari ni. Okay, tak apalah. Aku imsak lah. Macam tu je. Dia niat imsak macam tu je. Niat imsak nak dapat pahala sunat. Kan wanita haid sunat imsak kan. Jadi dia niat imsak tu nak dapat pahala sunat je. Tak apalah. Dah keluar haid macam mana kan. Aku imsak lah. Tiba-tiba berhenti darah pukul 5 petang tu. Ataupun sebelum maghrib tu tiba-tiba berhenti. Ternyata darah ni istihadah. Maka dia teruskan puasa. Yang itu boleh. Okay. Yang itu boleh. Okay. Tapi kalau misal kata niat dia bila darah keluar pukul 9 pagi tu, niat dia apa? Aku imsak lah sekarang ni. Kan kalau misal kata apa, darah ni berhenti sebelum maghrib nanti, ataupun darah ni berhenti apa pukul 5 ke lebih bila lah sebelum maghrib ni, maka darah ni darah istihadah. Jadi aku teruskan puasa. Jadi puasa aku sah lah pada hari ni. Kalau dia niat macam itu, maka dia macam bermain-main dengan hukum, maka puasa dia terus tidak diterima walaupun betul darah berhenti pukul 5 tu dan dia teruskan puasa, maka puasanya tak sah. Puasanya tak sah. Okey, macam itu. Boleh Maksudnya kena confirm ya. Tak macam niat ihram bersyarat tu. Maksudnya jangan niat bersyarat. Tak payah niat bersyarat. Aku imsak ni kalau misal kata berhenti darah ni sebelum maghrib aku sambung puasa. Tak payah niat. Dah keluar darah tu, redha je lah. Oh ni darah haid, sebab syarat-syarat haid ada, iaitu aku dah suci lebih 16 hari, tiba-tiba keluar darah. Okey, tak apalah, ni darah haid, aku redha. Jadi aku imsak lah. Kalau tak nak imsak pun tak apa, nanti qada lah balik solat puasa tu. Okey. Tapi kalau nak imsak untuk dapat pahala sunat, imsak lah. Tapi kalau misal kita darah tu berhenti tiba-tiba sebelum maghrib, maka boleh teruskan puasa. Boleh sambung puasa balik. Sebab ternyata darah tu bukan darah haid, tapi darah tu darah istihadah. Jadi puasa sah. Okey. Macam tu. Ya betul. Niat imsak tu tak perlu bersyarat. Jangan syaratkan untuk teruskan puasa kalau darah tiba-tiba berhenti. Okey, bagus Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Selesai. Okey, selesai itu. Boleh dapat? Jadi, macam kita kata, kalau misal kata dia imsak, tiba-tiba darah tiba-tiba berhenti dan dia teruskan puasa dia, kalau misal kata darah tak keluar lagi, selepas-lepasnya tak keluar lagi dalam tempoh 5 hari, maka puasa ni sah. Tapi kalau dalam tempoh 5 hari ada darah keluar, maka darah ni adalah darah permulaan haid dan dia putus-putus keluar. Sehari keluar sikit, lepas tu tak keluar, lepas tu mungkin 2-3 hari lepas keluar lagi sikit, lepas tu tak keluar. Kalau kita himpunkan lebih 24 jam, nanti kita belajar. Kita belajar. Maka darah tu dikira darah haid keseluruhannya. Maka barulah dia jadi darah haid juga. Okay? Kalau misal kata tak keluar apa-apa, okay, ini jadi istihadah sahaja. Okey. Dapat Okey, baik.
Okey, cuba tengok. Apakah syarat-syarat darah haid? Ada pada muka surat 28. Okey, pada muka surat 28 Siapa ada kitab ni boleh buka muka surat 28. Syarat-syarat darah haid ada 1 2 3 4. Ada 4 syarat darah haid. Okey, ada 4 syarat haid. Syarat pertama, syarat haid. Syarat pertama. Apa dia syarat pertama? Syarat pertama, darah mesti tak kurang 24 jam. Darah mesti tidak kurang 24 jam darah haid tu. Maksudnya sama ada 24 jam ataupun lebih daripada 24 jam darah tu keluar. Tak kisahlah dia keluar putus-putus ke ataupun dia keluar bersambung ke. Kalau dia putus-putus kena kira lah berapa jam. Tapi kalau dia bersambung, kira lah terus straight. Okay. Itu yang pertama, mesti keluar 24 jam ataupun lebih. Kemudian yang kedua, syarat darah haid tidak melebihi 15 hari. Okay. 15 hari itu 15 hari 15 malam lah. 24 jam kali 15. Okay. Darah tak kurang daripada 24 jam. Kemudian tidak melebihi 15 hari. Yang ketiga, seawal-awal darah haid keluar buat kali seterusnya adalah setelah suci 15 hari 15 malam. Sebelumnya mesti suci 15 hari atau lebih. Maksudnya apa? Sebelum keluar darah haid tu, mestilah seseorang wanita tu mengalami suci selama 15 hari tepat ataupun lebih daripada 15 hari. Dia tak boleh kurang. Kalau kurang 15 hari, tiba-tiba keluar darah, maka darah tu darah istihadah. Kita dah belajar sebelum ni kan? Darah tiba-tiba keluar awal. Belum sempat lagi suci 15 hari, tiba-tiba dah keluar darah. Maka darah tu darah istihadah. Sebab darah keluar time suci. Okey. Jadi dia kena suci dulu 15 hari ataupun lebih. Kemudian keluar darah lepas tu, barulah dikira darah haid. Okey. Dan yang keempat, sekiranya darah haid keluar setelah tamat tempoh 60 hari nifas, disyaratkan sekurang-kurangnya dia suci dari nifas ketika tamat tempoh 60 hari nifas walaupun sekejap. Yang keempat ni dia ada kenangan mengenai dengan nifas. Okay. Yang keempat ni biar dulu. Okay. Yang keempat ni biar dulu. Ini dalam nifas, dalam bab nifas ni dia kan masuk dan pening pula nanti. Sebab dia banyak disangkut paut dengan nifas tu. Okay. Ambil tiga ni dulu. Tiga ni penting. Untuk haid dengan haid ni, tiga ni penting. Okay. Kalau dia ada kena dengan nifas tu nanti kita belajar kalau ada rezeki lagi insya-Allah kita belajar. Okey. Selesai tiga syarat haid. Okay. Selesai tiga syarat haid. Nanti apa nombor 4 tu nantilah biar kita belajar ni kita nampak dia punya cara ataupun kaedah dia.
Jangan saya masuk sini kan bercampur nanti. Tapi saya tulis ni sebab dalam kitab memang ada tulis. Okay, dalam kitab ada tulis 4 syarat ni. Jadi kita ikutlah. Tapi bila kita nak belajar tu, dia ada kena cara dia sikit lah. Kena kaedah sikit. Dan kalau tak nanti menampukang nanti. Okey. Selesai. Boleh faham kan? Rasanya yang tiga-tiga ni dah expert dah rasanya. Semua dah boleh faham, dah laju dah. Tapi tiga-tiga ni sangat-sangat penting. Tolong ingat. Tolong ingat. Maksudnya bila kita bagi satu test je, test panggil task macam itulah. Kita try sekali situasi sekian, apa nak jawab? Macam mana kita nak hukum dan kenapa? Dia mesti ada kena mengena dengan syarat-syarat haid ni. Barulah kita boleh hukum dia haid. Kalau tak kena dengan syarat haid, kita belum boleh hukum dia haid. Okay, so kita tengok kita punya slide. Okay. Darah, okay. Ni ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan. Darah haid berhenti pada hari ke-7. Tiba-tiba darah datang semula pada hari ke-10 hingga hari ke-13. Siapa boleh jawab? Darah apakah ini? Darah haid berhenti pada hari ke-7. Darah keluar, lepas tu berhenti pada hari ke-7. Tiba-tiba darah datang semula pada hari ke-10, dia datang balik sampai hari ke-13. Jadi, darah yang 7 hari, darah yang 10 hingga 13 hari. Adakah darah pertama tu haid, darah kedua istihadah ataupun dua-dua haid? Okay, ramai jawab haid. Bagus. Dan saya yakin yang jawab haid ni semua faham rasanya. Okay, semua dah faham macam mana nak kira dia. Okay, bagus. Dua-dua darah haid. Bagus semua. Tapi soalan saya, berapa harikah haidnya? Berapa harikah haidnya? Darah pertama 7 hari. Darah kedua daripada hari ke-10 sampai ke-13. Jadi berapa hari haidnya? Ada yang jawab 13, ada yang jawab 11. Macam mana boleh dapat 13? Macam mana boleh dapat 11? Okay. So kita tengok. Amboi, bahasa Inggeris lah. 13 Masya Allah. Okey, 13. Okey, macam mana? Darah keluar. Kita buat. Jangan jawab je. Kalau boleh, biar kita buat sekali. Baru kita nampak. Darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-7. Lepas tu darah keluar semula pada hari ke-10 sampai hari ke-13. Ini darah keluar. Ini pun darah keluar. Okay, first kali. Puan Noriza tanya apa? 13 hari. Jika puasa kena ganti 13 hari. Okay, kejap lagi. Kita tengok. Okay. Darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-7. Darah apa? Kita kata ia adalah darah haid. Lepas tu berhenti. Okay. Pertama sekali nak tahu dia darah haid, tengok balik syarat dia. Pertama sekali syarat dia apa? Darah haid ni. Dia mesti keluar mesti keluar tidak kurang daripada 24 jam. Kurang ke? Tak kurang. Sudah 7 hari keluar. Lebih lah. Kemudian, dia tak keluar melebihi 15 hari. Baru sampai hari ke-7. Dah cukup dah syarat kedua. Syarat ketiga apa? Mesti keluar selepas suci selama 15 hari ataupun lebih. Maksudnya sebelum keluar darah ni mesti suci selama 15 hari ataupun lebih, barulah dikira darah haid. Okay. Jadi bagus. Okay, jadi darah pertama darah haid. Okay, darah pertama darah haid.
Bila darah haid berhenti pada hari ke-7, apa dia kena buat? Cepat. Apa kena buat? Bila berhenti hari ke-7 ni dah berhenti. Colet dah tak ada. Kita dah belajar hari tu kan cara nak pastikan darah haid benar-benar telah berhenti, benar-benar telah kering macam mana? Kena colek kan. Guna petik kapas ke tisu ke colek. Kalau tak ada kotoran, maka barulah bersih betul-betul dah bersih. Maka mandi wajib. Macam biasa ni shower kita kan. Shower. Okay, mandi, solat macam biasa, mungkin bergaul dengan suami, bersama dengan suami dan sebagainya, puasa ke apa ke. Selesai. Tiba-tiba dah solat, tiba-tiba hari ke-10 keluar balik. Dia tahu tak? Dia tak tahu pun hari ke-10 ni keluar semula. Dia tak tahu pun, tiba-tiba keluar balik. Maka bila keluar semula, apa dia kena buat? Dia boleh solat tak? Dia kena stop solat. Stop solat, stop bersama suami. Kenapa pula? Hari tu dah keluar haid, takkan keluar lagi. Bulan sebelum ni tak ada macam ini pun. Jadi kenapa pula? Kenapa saya nak berhenti solat pula? Ini istihadah rasanya ni. Okay. So kena tengok dulu. Darah yang kedua ni keluar bila? Hari ke-10. Maksimum haid adalah 15 hari. Sampai sini. Okay. Maksimum haid sampai sini. 15 hari. Jadi darah ni masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Tempoh yang boleh untuk seseorang wanita keluar darah haid. Jadi dia keluar semula adalah pada hari ke-10. Maka kita masih lagi anggap dia haid. Jadi tak boleh solat, stop solat. Tak boleh bersama suami. Ini dah terlanjur ni tak apa. Okey, ini stop solat. Puasa pun stop puasa. Okey. Ternyata haidnya masih lagi berbaki. Sampai hari ke-13 stop. Dah tengok dah cek, dah colek dah, suci, tak ada masalah, tak ada apa-apa kotoran, maka mandi sekali lagi. Jangan tak mandi. Bila tak mandi wajib, tak sah solat kita selepas ni. Kena mandi wajib sekali lagi, barulah sah solat kita. Maka haidnya berapa hari? Nak tahu haidnya berapa hari, kena tengok. Adakah tempoh yang ini dikira haid juga? Adakah tempoh darah keluar ni dikira haid juga? Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang bukan muktamad kata haidnya adalah waktu darah keluar sahaja. Itu pendapat yang tidak muktamad dalam mazhab. Tapi pendapat yang muktamad dalam mazhab, tempoh yang berhenti antara dua darah yang keluar ni juga dikira haid. Maka kalau dia puasa kat sini, maka puasanya tak sah. Kalau dia solat kat sini, memang solat tak sah lah. Okay? Kalau dia bersama suami kat sini, bersama suami pun tak sah. Tak boleh lah, dah tunai dah pun kan. Jadi puasa kat sini tak sah, kena qada balik. Ini pendapat muktamad pendapat puasa kat sini tak sah, solat tak sah, tetapi solatnya tak perlulah qada semula sebab ternyata ia solat dalam keadaan haid. Berdosa ke? Tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak tahu pun darah akan keluar balik hari ke-10 ni. Dia tak tahu. Jadi taklah berdosa. Okey. Kemudian kalau misal kata bersama suami, berdosa ke time ni? Tak berdosa. Janganlah risau. Okey. Okey, Felisa tanya, kenapa tak sah sekiranya tak mandi wajib? Sebab darah yang ini adalah haid juga. Bila darah yang ini, yang darah kedua ni haid juga, maka kalau lepas dia kering, lepas haid kering, mestilah kena mandi kan? Jadi kena mandi sekali lagi. Sebab ini dah mandi tapi haid keluar lagi. Haid masih ada lagi, masih keluar lagi sebenarnya. Jadi bila dah kering yang ini, barulah mandi semula, barulah dah boleh solat. Kita tak boleh solat dalam keadaan kita masih lagi tak mandi wajib daripada haid. Sebab haid ni hadas yang berat kan? Hadas besar. Jadi bila hadas besar, untuk sucikan diri kita untuk solat, untuk bersentuh Quran, untuk masuk masjid, kita kena mandi wajib. Jadi kena mandi wajib barulah boleh
barulah boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika haid. Contohnya solat, contohnya apa? Bersama suami, contohnya masuk masjid, duduk dalam masjid, contohnya pegang Quran. Okey. Okey, baik. Kalau darah selepas ni tak keluar, maksudnya darah keluar sampai hari ke-7 je, lepas tu dah suci, memang tak keluar darah lah langsung, cukuplah mandi wajib sekali kat sini. Mandi wajib dah boleh solat, puasa ke bersama suami ataupun pegang Quran, baca Quran, semua dah boleh dah. Okey. Baik. Ya betul, Nur. Pendapat muktamad, hari ke-8, ke-9 ni puasa dia kena qada semula. Okey, sebab ternyata puasa dia ni masih puasa dia ni ketika tempoh haid. Okay. Untuk syarat yang kena lebih 24 jam tu, hari ke-8 dan 9 tak keluar darah kan ke 24 jam. Untuk syarat yang kena lebih 24 jam tu, hari ke-8 dan ke-9 tak keluar darah kan ke 24 jam. Tak berapa faham soalan tu, Puan Nur. Okay. Kena apa balik? Kena jelaskan sikit. Okey. So dekat situ. Selesai. Okey. Sekarang ni persoalan dia, kalau misal kata bulan depan, bulan depan sama juga berlaku hari ke-7 berhenti. Ni bulan depan, bulan kedua kan. Tiba-tiba berhenti hari ke-7. Dan dia tak tahu pun hari ke-10 ni akan keluar balik. Jadi adakah bulan berikutnya tu, adakah dia nak mandi wajib kat sini ataupun dia nak mandi wajib kat sini? Adakah dia nak perlu mandi wajib kat sini ataupun dia tunggu sampai hari ke-13 ni mandi wajib? Okey. Kat sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, boleh dia mandi wajib sampai hari ke-7 dah kering. Hari bulan berikut ini, tiba-tiba hari ke-7 ni kering. Dia mandi wajib. Kemudian dia solat macam biasa. Tiba-tiba darah keluar hari ke-10. Oh, jadi juga macam bulan lepas. Baru dia perasan, alamak, sama juga macam bulan lepas rupanya. Jadi dia tak solat. Dia stop solat. Dia tak puasa dan sebagainya lah. Sebab ternyata darah haid dia keluar macam bulan lepas. Okey. Selesailah. Dia mandi wajib kat sini kan. Bila dia kering tu, dia mandi wajib. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua. Okey, sorry. Pendapat pertama ni, dia mandi wajib kat sini dan dia solat yang biasa, tiba-tiba keluar darah semula hari ke-10, maka dia stop solat. Berhenti hari 13 baru dia mandi wajib sekali lagi. Okey. Kalau misal kata dia dah mandi wajib kat sini, tiba-tiba tak keluar. Hari ke-10 ni tak keluar. Dia dah solat kan? Dia mandi wajib, dia dah solat semua. Hari ke-10 tak keluar, 11 tak keluar, 13 tak keluar, memang tak keluar. Jadi dia teruskan solat. Bila tak keluar ni terus solat macam biasa. Tak ada masalah. Okey. Ternyata haidnya bulan ni dah kembali normal macam biasa. Tak semacam bulan lepas. Okey. Itu satu. Untuk haid yang kedua, dikira secara sambungan yang pertama ke? Haid yang kedua yang mana tu? Yang ini ke ataupun bulan kedua? Khalisa. Maksud Khalisa bulan kedua ke ataupun masuk kalau contoh haid yang kedua maksudnya bulan kedua, yang hari ke-10. Ya betul. Dia macam sambungan bagi haid ni. Dia berhenti 7 hari, lepas tu dia kosong. Ini macam ada baki-baki lagi. Ada baki darah-darah yang berbaki belum habis keluar lagi.
Jadi dia keluar lambat sikit. Pada hari ke-10 baru keluar. Macam tu. Okay? Okay, baik. Jadi dia dah habis suci 13 hari. Kemudian habis 13 hari haid. Kemudian dia suci. Kemudian bulan selepasnya, bulan berikutnya keluar darah selama 7 hari. Jadi ada dua pendapat, sama ada dia nak mandi wajib terus ataupun dia nak tunggu sampai 13 hari. Yang pertama, dia mandi wajib dulu. Okay, yang pertama dia mandi wajib dulu. Ini pendapat pertama. Dia mandi wajib dulu, kemudian dia solat macam biasa. Kalau keluar darah, dia berhenti solat. Kemudian dia mandi wajib semula, lepas berhenti. Ataupun kalau tak keluar darah, dia teruskan solat macam biasa. Okay. Pendapat kedua. Okay. So ada dua pendapat. Pendapat pertama, kemudian pendapat kedua. Pendapat kedua kata, tak apa tunggu. Tak apa tunggu sampai hari ke-13. Maksudnya, tunggu, dia dah keluar haid sampai 7 hari, lepas tu berhenti. Kan? Bila berhenti, dia tak mandi wajib lagi. Dia tunggu. Sebab dia beramal dengan apa yang berlaku bulan lepas. Dia beramal dengan apa yang berlaku bulan lepas. Jadi dia berhentilah. Berhenti, dia tak solat. Kemudian keluar darah semula pada hari ke-10. Macam biasalah. Dia anggap haid jugalah kan. Yang anggap haid. Dah berhenti pada hari ke-13 baru dia mandi wajib. Sekali je mandi. Okay. Itu cerita je kalau misal kata hari ke-10 ni keluar darah semula. Tapi kalau hari ke-10 ni tak keluar darah tiba-tiba, dia tak mandi, hari ke-7 ni dia tak mandi, dia tak solat, semua dia anggap haid. Sebab apa? Dia beramal dengan apa yang berlaku. Dia beramal dengan apa yang berlaku pada bulan lepas. Dia fikirkan akan keluar semula darah pada hari ke-10. Jadi bila dia tunggu hari ke-10 tak ada darah keluar. Dia tunggu kan, dia tak mandi wajib, hari ke-7 tak mandi wajib. Dia tunggu sampai hari ke-10. Ingatkan darah keluar, tiba darah tak keluar. Apa dia kena buat? Hari ke-10, bulan lepas hari ke-10 keluar darah kan? Sampai 13. Bulan ni tiba-tiba tak keluar pula sampai hari ke-10. Apa dia kena buat? Dia nak tunggu sampai 13 hari ke? Tak boleh. Bila hari ke-10 ni tak keluar darah, terus dia mandi. Alamak, bulan ni tak macam bulan lepas. Darah tak keluar. Alamak, tak keluar pula hari ke-10. Jadi dia kena cepat-cepat mandi. Mandi, solat macam biasa, qada balik. Ini kekurangan dia lah. Kena qada balik solat ini, solat kat sini. Sebab dia tak buat kan. Sebab ternyata darah haid yang kedua ni tak keluar. Hanya sampai 7 hari je. Bulan lepas keluar yang kedua ni. Bulan ni tak keluar pula. Jadi dia kena mandi wajib cepat, terus solat macam biasa. Okey, boleh dapat. Cuma pendapat yang muktamad dalam mazhab adalah pendapat pertama tadi. Elok dia mandi dia mandi. Kemudian dia mandi, kemudian dia solat macam biasa. Kalau keluar lagi darah baru dia stop solat. Kemudian dah last baru dia mandi. Dah kering baru dia mandi. Tapi boleh tak ambil pendapat kedua? Boleh je untuk beramal untuk diri sendiri. Tu boleh. Bukan ajak orang lain. Jumlah apa? Ikut pendapat kedua ni lama sikit cuti ambil engkau. Bila mana tak keluar darah ni, qada balik solat. Solat ni semua kena qada balik. Okay? Kalisa dapat tak? Sekejap ada yang bertanya, sorry saya baru join link. Kalau setiap bulan sama hari ke-6 bersih. Hari ke-6 dah bersih. Hari ke-7 dan ke-8 ada balik darah. Hari ke-6 tu kena solat macam biasa ke? Ya. Maksudnya hari ke-6 kalau dah bersih, dah colek, dah kosong, dah suci, tak ada apa-apa kotoran. Kalau kita colek guna putih kapas tu, tak ada apa-apa kotoran. Terus mandi, terus solat macam biasa. Tapi kalau kena balik pada hari ke-7, ke-8, berhenti solat. Stop. Jangan solat. Maksudnya ada lagi darah yang berbaki sebenarnya. Okay? Ada lagi darah yang berbaki. Jadi stop dulu solat. Nanti dah kering, dah betul kering nanti baru mandi balik dan solat. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, selesai kat situ. Okey, selesai.
Uh, okay, cuba tengok ni. Okay, nampak tak slide? Oh, dah 10.30 dah. Sikit lagi kita sambung sikit. Okay. Macam inilah dia gambaran dia. Okay, hari pertama hingga hari ke-7 tu dah darah keluar. Lepas tu darah tak keluar. Lepas tu hari ke-10 13 baru darah keluar semula. Maka headnya adalah 13 hari. Ini kita belajar tadi. Pada head yang akan datang perlu keseimbangan wajib dan solat setiap kali darah berhenti. Tadi kita dah terangkan ada dua pendapat. Tapi pendapat mutamadnya adalah kita mandilah wajib. Bila darah berhenti tu mandi wajib dan solat. Kalau keluar balik baru kita stop solat. Okay. Kemudian tunggu dia berhenti baru mandi wajib sekali lagi. Okay. Puan Hashimah tanya, kalau hari ke-8 sampai hari ke-14 dah bersih, lepas tu hari ke-15 keluar balik, macam mana tu? Sepatutnya dah nak masuk waktu suci. Hari ke-15 keluar balik, dia berhenti bila? Nak kena tahu. Kalau darah tu keluar lebih, maksudnya melebihi 15 hari, maka dia wanita tu kita panggil? Wanita itu kita gelar dia wanita yang mengalami istihadah ketika haid. Istihadah ketika haid maksudnya darah istihadah dah bercampur dengan darah haid. Yang itu kena belajar bab haid bab istihadah nanti. Okay? Yang itu kita kena belajar bab istihadah. Ada gambaran-gambaran wanita-wanita istihadah dia, ada dalam buku pun ada. Okay? Dalam buku pun ada beberapa gambaran bagaimana wanita mengalami istihadah. Contohnya darah keluar belum cukup suci 15 hari, darah dah keluar, itu pun istihadah. Contohnya darah keluar tapi lebih 15 hari, melebihi hari ke-15, itu pun istihadah. Dan ada beberapa lagi lah. Okay? Itu kena belajar, kena masuk dulu bab istihadah, nanti baru kita dapat cerita. Sekarang tak boleh cerita lagi, nanti kan pening kepala, nanti susah. Okey, jadi kita nak tutup kita punya dengan satu permasalahan. Apa masalah dia? Masalahnya darah haid keluar putus-putus, tak berterusan. Kejap keluar lepas tu berhenti, kejap keluar lepas tu berhenti. Kejap keluar lepas tu berhenti. Contoh dia apa? Ni contoh dia. Sabar. Itu saya bagi contoh yang apa dulu. Maaf kita tu skip lagi. Khalisa, soalan darah hitam tu nanti tak apa. Yang penting Khalisa kena apa? Kena set dalam minda dulu bahawa darah warna hitam tu darah paling kuat. Okay, sifat dia adalah sifat paling kuat. Tapi ini kita akan guna pakai bila mana seseorang wanita kena istihadah ketika haid. Baru kita akan guna pakai. Saya nak susun dulu. Kita punya kita punya ilmu tu kita kena susun cantik-cantik. Baru kita boleh selesaikan kalau misal kata bila tiba-tiba tu kena istihadah ketika haid, istihadah ketika nifas, barulah dia diguna pakai. Okay? Okey, sekejap Cuba tengok ni. Okey, cerita dia darah dia keluar tak berterusan. Okey, darah ni keluar tak berterusan. Contohnya hari pertama, contoh hari pertama keluar darah haid. Sorry. Darah haid keluar daripada hari pertama sampai contohlah hari kedua. Lepas tu kosong. Lepas tu keluar
keluar lagi darah. Hari kelima. Hari kelima keluar semula. Sampai hari ketujuh. Kemudian keluar balik. Kemudian kosong, tak keluar darah. Kemudian hari ke-10 keluar semula sampai hari ke-12. Okey. Okay, nampak ni. Ini adalah apa? Gambaran dia. Darah putus-putus tu. Mungkin dia keluar beberapa hari, lepas tu stop. Lepas tu beberapa hari, lepas tu stop. Lepas tu beberapa hari keluar, lepas tu stop. Okey, pertama sekali, saya nak tanya, adakah ini darah haid? Ya, ini darah haid. Sebab apa? Sebab ia keluar tidak kurang daripada 24 jam. Lebih dah 2 hari dah keluar kan? So dah lebih 24 jam. Jadi dia haid. Bila ini haid, lepas hari kedua, tiba-tiba stop darah. Dah colek-colek, tak keluar apa-apa, maksudnya tak ada apa-apa kesan, mandi wajib. Okay, mandi wajib. Solat macam biasa, solat dan sebagainya. Tiba-tiba hari kelima, keluar lagi darah. Stop solat. Okay. Stop solat. Hari kelima keluar, hari ketujuh, colek-colek dah tak ada dah. Kosong, tak ada apa-apa dah. Mandi wajib. Okay. Solat macam biasa. Kemudian hari ke-10 tiba-tiba keluar lagi darah. Alamak, ni baru hari ke-10, belum lagi 15 hari. Masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Maka stop solat. Okay, stop solat. Sampai kering, hari ke-12 kering. Okay, dah colek tak ada apa-apa, mandi wajib. Dia macam itu. Ni betul. Okay. Setiap kali colek dan bersih, kena mandi wajib dan solat. Bagus, puan. Itu dalam tempoh 15 hari. Dalam tempoh 15 hari, kalau misal kata ini darah ni keluar 2 hari macam tu kan, kita dah mandi wajib dah. Okay, boleh nampak tak gambaran ni? Okay, ni cerita dia dan situasi dia macam ini. Hukum dia kena mandi wajib. Lepas tu dah keluar, stop solat, mandi wajib balik. Kalau dah berhenti, kalau dah keluar balik, stop solat. Lepas tu dah berhenti, mandi wajib balik. Okay, itu satu situasi yang itu boleh faham kan? InsyaAllah, itu senang je. Dan satu lagi situasi, jangan risau, kita nak tutup dah ni. Jangan risau, kita nak tutup ni. Saya pun belum makan lagi, jangan risau. Okay. So, kalau misal kata situasi macam ni, ini situasi ni sangat-sangat penting. Tapi ganti puasa tetap 12 hari je. Ya betul Puan Hanifah. Dia kena ganti puasa 12 hari. Okay, pendapat muktamad kena ganti puasa 12 hari sebab haidnya adalah 12 hari haid. Sebab yang putus-putus pun adalah haid juga. Yang suci antara darah haid tu adalah haid juga. Jadi haidnya adalah 12 hari. Okay, sekarang masalah sekarang, kalau misal kata dia keluar darah hari pertama ni, hari pertama dia keluar darah 5 jam. Tu. Hari kedua tak keluar, hari ketiga baru keluar. Hari ketiga keluar 3 jam. Hari keempat tak keluar, kelima keluar. 5 keluar 10 jam. Hari ke-6 tak keluar, ke-7 tak keluar, ke-8 keluar. Hari ke-8 keluar 2 jam. Okay. Kemudian hari ke-10 tak keluar, 9 tak keluar, 10 tak keluar. Hari ke-11 keluar. Hari ke-11 keluarlah dalam 2 jam. Hari ke-11, ke-12 tak keluar, 13 baru keluar. 13 keluarlah dalam 3 jam. Lepas tu stop. 14 tak keluar, 15 tak keluar. Dalam permasalahan macam ini,
kita kena rangkumkan berapa jam keluar dalam tempoh 15 hari. Sebab itu saya sangat sarankan bila keluar darah, first kali kita tengok dia dah suci belum. Sini. Sebelum keluar darah hari pertama ni, dia dah suci 15 hari ke belum? Ataupun lebih 15 hari. Kalau dia dah suci lebih 15 hari, maka baru kita kira yang ini mula haid. Tapi 5 jam je. Walaupun 5 jam je keluar, lepas tu colek tak ada dah darah, tolong catat. Catat. 5 jam tu kena catat. Okay? Darah keluar tadi waktu subuh pukul 6. Okay, tak apa pukul 6. Tiba pukul 11. Pukul 11. Cek. Dah tak ada. Dah suci. Asal tak ada. Colek-colek tak ada. Kenapa tiba-tiba? Istihadah kot. Tak cukup 24 jam. Okay? Kita anggap dia istihadah. Sebab tak cukup 24 jam. Tapi kena tulis tak? Kena tulis dalam kalender. Berapa hari bulan? 20 hari bulan ini berapa? 29 hari bulan 6 keluar 5 jam. Warna apa? Okey, catat. Kemudian dah berhenti darah. Nak kena mandi wajib tak? Darah berhenti ni. Darah dah berhenti lepas 5 jam. Darah berhenti. Nak kena mandi wajib tak? Tak perlu sebab darah tak cukup 24 jam pun. Jadi tak perlu mandi wajib. Confirm istihadah bukan haid. Jadi kita solat macam biasa, basuh, kemudian solat macam biasa, ambil wuduk, solat. Tiba-tiba hari ketiga keluar balik. Alamak, keluar pula 3 jam. Keluar balik. Bila keluar, jangan solat. Sabar dulu. Sebab darah tengah keluar kan. So jangan solat. Sabar. Tapi lepas-lepas tu kita colek, tengok dah tak ada. Baru 3 jam keluar. Dah tak ada dah darah. Tak apa. 5 jam campur 3 jam, baru 8 jam. Hari ni hari ketiga. Baru 8 jam, jadi bukan darah haid ni. Okey, basuh je. Tak perlu nak mandi wajib. Basuh, ambil wuduk, solat. Tapi kena qada, tapi kena catat dalam kalender 29, 30, 31. 31 hari bulan. Contoh, bulan ni ada 30 hari bulan 1 hari bulan 7. 3 jam darah keluar. Okey. So total dah 8 jam. Hari pertama dan hari ketiga dah 8 jam. Kemudian solat macam biasa. Solat hari keempat tak keluar darah, solat macam biasa. Hari kelima tiba-tiba keluar, lama sikit 10 jam. Nak solat tak? Jangan solat. Dah keluar darah tu jangan solat. Boleh jadi dia keluar berterusan. Jadi kita boleh dah boleh anggap haid. Okey, dia keluar berterusan, boleh anggap haid. Maka kita tak solat. Tunggu tak solat. Okey, tak apa. Darah keluar. Tiba-tiba sekali tu kita colek, dah berhenti darah. Tak keluar dah, tak ada kotoran apa-apa. Bila tak ada kotoran, kita colek tak ada kotoran, maka nak mandi wajib tak? Kira balik. 8 jam campur 10 jam baru 18 jam. Belum lagi haid, belum lagi dikira haid. Masih lagi istihadah ni. Masih lagi belum dikira haid. Jadi tak perlu mandi wajib, basuh je. Basuh kemudian solat. Okey, basuh kemudian solat. Kemudian teruskan solat sampai hari ke-8 tiba keluar pula 2 jam. Alamak, 2 jam jangan solat Bila keluar darah jangan solat. Tengok-tengok dah berhenti 2 jam je keluar. Okay, campur baru 20 jam. Okey, campur baru 20 jam. 20 jam belum lagi cukup 24 jam. Jadi tak perlu mandi wajib. Okay, tak perlu mandi wajib. Solat macam biasa, solat. Kemudian keluar hari ke-11 tiba keluar darah, jangan solat, sabar, jangan solat, boleh jadi dia keluar lama ni. Jadi tengok dia keluar 2 jam. 2 jam. Lepas tu kering. Jadi kita himpunkan baru 22 jam. Tak perlu mandi wajib lagi. Basuh je, solat macam biasa. Solat macam biasa sampai hari ke-13 tiba-tiba keluar pula lagi. Keluar 3 jam. Jangan solat, dah keluar jangan solat. Darah keluar. Tiba-tiba colek darah berhenti. Darah berhenti, tengok-tengok 3 jam. 3 jam darah keluar. Bila kita campur semua dah cukup 25 jam. Total dah 25 jam. Maka bila berhenti darah kat sinilah kita kena mandi wajib. Jadi kita kena himpunkan
darah-darah yang keluar, tempoh darah keluar sepanjang 15 hari. Kat sini mana macam. Kalau lepas ni tak keluar dah, maka haid kita adalah di antara darah mula keluar pada hari pertama sehingga darah terakhir keluar pada hari ke-13. Itulah haid kita berapa hari semua. Itu kalau darah cukup 24 jam. Total ni campur semua dalam tempoh 15 hari, campur semua ni 24 jam ataupun lebih. Maka kesemua ni dianggap haid. Habis tu yang waktu suci ni anggap haid ke tak? Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, waktu suci ni pun dianggap waktu kan suci waktu kering ni. Waktu kering ni pun dianggap haid juga. Maka haid ni adalah daripada hari pertama keluar ni, mula keluar sampailah terakhir keluar. 13 hari lebih kurang haidnya. Tapi kalau kita himpunkan semua darah-darah yang keluar ni, tak cukup 24 jam. Contohnya, dia keluar 5 jam, 3 jam, 10 jam, 2 jam, 2 jam. Sampai sini je, sampai hari ke-11 je. Tunggu hari ke-12 tak keluar, hari ke-13 tak keluar, 14 tak keluar, 15 tak keluar. Bila keluar sampai hari ke-11 je, baru 22 jam. Jadi bila 22 jam, lepas ni tak keluar langsung, contoh hari ke-13 ni tak keluar dah. Maka kesemua ni adalah istihadah. Jadi tak perlu dah dia qada solat-solat tadi. Dia kena qada solat kat sini je. Yang 8 jam ni yang mana dia tinggal, 5 jam dia ada tinggal solat, 11 jam ni ada dia tinggal solat, mungkin 3 jam ni ada tinggal solat. Solat-solat tu je qada. Solat lain tak perlu qada lah. Okay? Sebab dia dah solat. Itu kalau misal kata ternyata darah yang keluar sepanjang 15 hari ni tak cukup 24 jam, hanya 22 jam contohnya. Kan? Barulah dianggap semuanya istihadah. Kalau lebih 24 jam ataupun 24 jam tepat, maka kesemuanya dikira haid. Solat-solat kita time ni semua dikira haid. Time-time kering ni semua dikira haid. Mengikut pendapat muktamad, maka solat ni tidak sah tetapi tak perlu qada lah. Dan ada juga pendapat mengatakan dia dapat pahala sunat. Okey. Boleh faham tak poin penerangan tadi tu? Puan Siti tanya, 5 jam darah keluar tu maksudnya darah keluar 5 jam tanpa henti. Berterusan ke Ustaz? Tak kisahlah. Yang penting bila kita colek tu ada darah. Bila kita colek pada tempat keluar darah tu masih ada kotoran, tu masih dikira darah keluar. Bukannya mesti darah tu keluar mengalir tak. Yang penting kalau kita colek dia masih lagi ada kotoran. Kalau kita colek masih lagi ada kotoran, tu masih lagi dikira keluar haid. Boleh tak Puan Siti? Okey, alhamdulillah. Okey, cukuplah tu. Cukuplah malam. Walaupun sekejap tapi rasanya banyak juga kita belajar. Minta maaf lah terlebih-lebih masa ni. Minta maaf lah ganggu masa malam tuan-tuan perempuan semua. Mudah-mudahan dalam perkongsian yang sedikit ni, dalam tempoh atau waktu yang sedikit ni kita dapatlah manfaat. Dapat manfaat daripada pertemuan kita insya-Allah. Okey. Kita ada satu lagi buat masa ni kita ada satu lagi pertemuan. InsyaAllah kita cuba habiskan. Ni cerita tadilah. Ni cerita tadi. Dia kena himpunkan dalam tempoh 15 hari. Dia kena himpunkan berapa jam semua keluar. Kalau lebih 24 ataupun 24 jam ataupun lebih, maka semua dikira haid. Kalau tak lebih, semua dikira istihadah. Kalau tak cukup. Kita ada tajuk last ni kan. Tajuk last dalam bab haid. Tajuk last. Lepas tu dah masuk nifas. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Berapa pertemuan akan datang. Last. Kalau ada masa, mungkin kita masuk dekat nifas sikit. Tapi ada yang bertanya tentang penggunaan apa? Ada yang bertanya tentang penggunaan pil. Saya tak tahulah ada tak ikut ke tak malam ni.
pil untuk berpuasa kan. Kalau boleh nak puasa penuh lah 30 hari. Jadi makan pil tahan haid. Jadi haid tak keluar. Dia boleh puasa. Boleh tak ambil pil untuk tahan haid supaya dia boleh puasa 30 hari? Apa hukum dia harus ambil pil. Tapi niat kita untuk menahan haid supaya kita boleh puasa selama 30 hari itu hukum dia makruh. Tidak digalakkan. Sebab yang lebih afdal kena ikutlah. Kalau Allah dah tentukan haid ni sekian waktu dia memang kena bulan puasa, lagi bagus untuk kita terima dengan redha kan, terima dengan seadanya apa yang ditentukan oleh Allah Taala. Itu adalah hikmah. Mesti ada hikmah yang besar untuk kita. So, lagi-lagi orang perempuan, walaupun perempuan tak dapat puasa penuh, ada perempuan tak dapat puasa penuh, ada perempuan dapat puasa penuh, tapi jangan rasa yang tak dapat puasa penuh tu kurang pahala dia. Tak. Sebab kita banyak sangat mengikut hukum yang ditentukan oleh Allah Taala tu pun dapat pahala. Kan? Allah Taala kata time puasa, time haid tak boleh puasa, betul? Jangan puasa, dapat pahala kita. Kan? Dan kita banyakkan berzikir, yang benda-benda yang boleh dibuat oleh wanita haid. Boleh berzikir, boleh baca kitab, menuntut ilmu time bulan puasa, dengar orang baca Quran, dapat pahala dengar baca Quran. Walaupun tak boleh baca, tapi dengar baca Quran pun boleh dapat pahala. Macam-macam lah, macam-macam cara dapat pahala, insyaAllah. Okey, jadi itu saja kita punya perbincangan kita, diskusi kita malam ni. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pertemuan yang terakhir pada waktu akan datang. Wallahu ta'ala ala wa alam. InsyaAllah moga semua sentiasa dirahmati dan dilindungi Allah Ta'ala. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Dan sama-sama. Jazakumullah khairan. Puan Nuraini nanti, Puan Nuraini nanti saya WhatsApp